أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر اللهم تمن بالخير يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين واشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين أما بعد. Alhamdulillah, senang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekian. Malam ni kita bersua sambung untuk perbincangan daripada kitab Al-Minah As-Saniyah ala Wasiyatul Matbulah karangan daripada Imam Sya'rani. Dan insyaAllah pada malam ni bagi tuan-tuan perempuan yang ada kitab boleh tengok pada halaman yang ke-10 muka surat yang ke-10 bagi perenggan yang bawah sekali. Baik, qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Kata pengarang kitab, wa kana sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili rahimallahu ta'ala yaqul لا يترقى مريد قط إلا إن صحت له محبة الحق تعالى ولا يحبه الحق تعالى حتى يبغض الدنيا وأهلها ويزهد في نعيم الدارين. Baik. Ini sambungan daripada bincangan yang disebut oleh Imam Sya'rani pada pertemuan sebelum ini untuk kita tidak mencintai dunia ataupun membenci dunia. Dengan bahasa lain, tidak meletakkan dunia dalam hati sebagai satu aset kecintaan kita. Yang dimaksudkan dengan dunia tersebut, apa yang lebihan daripada keperluan syar'i kita. Ataupun apa yang dimaksudkan dengan dunia adalah sesuatu perkara yang kita lakukan di atas muka bumi atau perkara yang kita miliki di atas muka bumi, dia tidak membantu kehidupan kita bila mana di alam barzah dan di akhirat nanti. Itu dunia. Kan? Sambung lagi berkaitan dengan perkara yang dikaitkan dengan cinta dunia. Baik, lawan bagi cinta dunia adalah cinta kepada Allah. Kan? Ataupun cinta kepada akhirat. Baik. Kata Sayyidi Abu Hasan Asy-Syadzili, salah seorang daripada ulama, Abu Hasan Asy-Syadzili ini, kalau kita tengok daripada susunan perjalanan ilmu tasawuf ataupun tarekat, biasanya akan bersambung kepada beliau lah. Dan dia berkata, la yataraqqa muridun, seseorang murid tidak akan naik kedudukannya sekali-kali illa in sahhat lahu mahabbatul haqqi ta'ala, melainkan sahlah kecintaannya kepada al-haq, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dimasukkan di sini murid. Kita faham murid ini budak-budak sekolah rendah, kan? Ataupun orang yang belajar di sekolah kita panggil murid. Itu dalam konteks bahasa kita. Dalam bidang tasawuf ataupun dalam perbincangan tasawuf, bila mana disebut murid, iaitu orang yang mana berjalan menuju kepada Allah atau mencari keridhaan Allah Ta'ala dengan proses-proses yang dilalui yang tidak menyalahi ilmu syariat. Maksudnya apa saja yang dibuat mengikut daripada jalanan syariat yang diajar oleh Nabi SAW, kemudian disusun oleh para sahabat dan juga para ulama. Itu dikatakan kita melalui jalanan tersebut untuk apa? Untuk mendapat redha Allah Ta'ala. Itu dipanggil sebagai murid, iaitu orang yang berjalan ke arah mencari redha Allah Ta'ala. Maka kata Abu Hasan Asy-Syadzili, seseorang murid, iaitu orang yang tengah dalam proses menuju kepada Allah Ta'ala, tidak akan naik kedudukannya, melainkan sahlah cintanya pada Allah Ta'ala. Baik, kedudukan seseorang ini atau martabat manusia ini dia ada peringkat. Dan sebagaimana pada pandangan dunia, manusia ni ada peringkat. Kalau kita kata dalam jabatan, ada yang paling tinggi sekali, bos, pengarah, CEO dan sebagainya. Di bawah dia ada orang yang mana level rendah sedikit. Lepas tu ada orang yang rendah. Sampailah kepada peringkat yang paling rendah sekali. Itu level dia. Dan ada orang yang mana peringkat yang rendah, dia boleh naik. Kita kata naik dia punya grade, dia punya pangkat dia. Kenapa? Kerana performance dia. Kerana dia punya pergerakan, proses yang dilalui, mungkin dengan tempoh masa yang lama, ataupun dengan bahasanya kita kata progres yang ditunjukkan itu adalah cemerlang. Maka naiklah dia punya pangkat dia. Maka itu dalam proses perjalanan manusia di dunia. Maka perjalanan manusia dalam konteks muridun menuju kepada Allah Ta'ala, dia ada pangkat dia. Bila mana kita kata ada pangkat,
Bagi orang yang menuju Allah SWT, pangkat yang asasnya adalah orang yang Islam. Orang Islam, itu pangkat asas. Orang Islam ini pangkat asas kenapa? Kerana dalam satu surah, dalam satu ayat dalam surah Al-Hujurat, datang sekumpulan daripada golongan para sahabat yang baru masuk Islam. Kumpulan itu datang dan dia jumpa menghadap Nabi SAW untuk bagi tahu keislaman dia. Tetapi silapnya dia menggunakan bahasa amanna, kami telah beriman. Maka Allah Ta'ala bagi tahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, qul, katakanlah kepada mereka, bukan kamu menyebut perkataan amanna, iaitu kami telah beriman, tetapi sebutlah atau bagi tahulah bahawa aslamna, kami telah masuk Islam. Kenapa? Sebab dia baru masuk Islam. Orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, maka dikira sebagai orang Muslim. Itu peringkat yang pertama. Maka tatkala dia itu beramal dengan amal soleh, perintah-perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala, maka dia akan naik peringkat, dia panggil orang yang mukmin, iaitu orang yang beriman. Daripada orang Muslim, dia naik peringkat kepada orang yang mukmin. Daripada orang yang mukmin, dia naik kepada orang yang muttaqin, iaitu orang yang bertakwa. Daripada orang yang bertakwa, naiklah kepada kedudukan orang yang mukhlisin, iaitu orang yang ikhlas. Sebagaimana juga dalam konsep nafsu kita. Nafsu manusia ni ada peringkat. Peringkat nafsu manusia ini menggambarkan kedudukan pangkat manusia. Pangkat manusia. Ada peringkat yang mana paling rendah sekali. Peringkat yang paling rendah sekali iaitu peringkat nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni nafsu yang mana mengajak seseorang atau menyebabkan seseorangnya sentiasa buat maksiat atau melanggar perintah Allah Ta'ala. Dan bila mana dia buat sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala ataupun dia meninggalkan suruhan yang Allah Ta'ala suruh, maka dalam diri dia tidak ada rasa menyesal, tidak rasa bersalah. Dan bahkan dengan kemaksiatan yang dibuat itu, kadang-kadang dia rasa bangga. Ini orang yang mana peringkat ammarah. Bila mana dia telah sedar, dia buat kesilapan, dia belajar, ada ilmu dan sebagainya, dia naik satu peringkat nafsu yang baik sedikit, dia panggil lawamah. Lawamah ni mungkinlah kedudukan nafsu kita, iaitu kita ini kalau kita buat dosa, kita buat silap, selepas daripada itu kita menyesal. Perasan tak? Kita fikir sebab apalah aku buat benda ni. Lepas tu kita kata astagfirullahalazim, sebab apa aku buat ni? Kan? Ketelanjuran kita tu kita sedar dan kita mencela diri kita atau mencela perbuatan yang kita buat tadi tu. Kan? Itu dikatakan orang yang berada pada kedudukan nafsul lawamah. Bermaksud dia itu telah sedar kesilapan dia dan dia tahu benda tersebut hakikatnya tak boleh buat. Tetapi disebabkan dia tak boleh kawal diri dia, maka dia buat juga. Kan? Dia naik satu peringkat. Lepas tu naik lagi peringkat sampailah kepada nafsu yang kamilah. Itu nafsu yang paling sempurna sekali kena kepada para nabi dan para rasul. Sebagaimana yang biasa kita dengar, ada satu nafsu, kategorinya dia panggil mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu nafsu yang mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu yang tenang, dia sampai pada kedudukan yang mardiyah, yang telah diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Jadi inilah peringkat-peringkat. Seseorang itu dia ada peringkat yang beriman, peringkat Muslim, beriman, yang bertakwa dan juga yang mukhlisin, orang yang ikhlas. Ada juga daripada kategori nafsu. Peringkat-peringkat ini menggambarkan kedudukan bila mana kita itu baik atau kita ada perubahan, maka kita akan naik pangkat itu. Siapa yang angkat pangkat kita? Dalam konteks dunia semasa, kalau kita bekerja, majikan kita lah angkat pangkat kita. Tapi dalam konteks kita menuju kepada Allah, maka Allah yang angkat pangkat tersebut. Allah yang mana anugerahkan pangkat tersebut. Dia tak ada majlis apa-apa. Bukan kena buat majlis, dia bagi pangkat, tak ada. Orang tersebut dia akan sedar dan dia tahu sendiri bahawa kedudukannya diangkat. Dan dia sedar bahawa kedudukannya makin lama makin baik. Ada juga orang yang dia tak sedar kedudukannya macam mana, tetapi dia tahu bahawa dia ini dah makin lama makin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Itu saya nak cerita bahawa ada peringkat dalam kita menuju Allah Ta'ala, daripada peringkat yang asas ini kepada peringkat yang betul-betul kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita nak tahu macam mana taraf level kita itu, tahap yang mana, maka salah satunya kita kena ukur pada kedudukan tahap mana kita mengenal dan kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Asy-Syadzili di sini,
tidak akan naik pangkat seseorang murid, iaitu orang menuju kepada Allah Ta'ala, melainkan cinta dia kepada Allah Ta'ala betul-betul cinta yang sah, bukan cinta yang main-main. Mungkin cinta kita ni cinta main-main. Macam mana orang yang bercinta ini, dia menzahirkan kecintaannya daripada dalaman itu dizahirkan. Dengan cara dia caringnya, dia protectnya, dia luahkan dan sebagainya, itu menzahirkan cinta pada manusia. Bila mana menzahirkan cinta kepada Allah Ta'ala, asasnya melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Dan kalau sekiranya naik lagi kecintaan pada Allah Ta'ala, maka dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Jadi kalau kita ni buat maksiat, sama ada maksiat zahir atau maksiat batin, maka level cinta kita pada Allah Ta'ala masih lagi belum sempurna. Cinta tak pada Allah Ta'ala? Cinta. Tapi daripada sudut ketaatan kita, kita boleh ukur level mana taat kita kepada Allah Ta'ala, maka level itulah cinta kita pada Allah Ta'ala. Maka selagi mana cinta kita bukan betul-betul sah kepada Allah Ta'ala, maka kita tidak akan naik pangkat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dan sama juga kalau kita baca dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, bila mana dibacakan kepada mereka ayat Quran, maka bertambah imannya. Kita duduk dengar Quran, kita dengar orang baca Quran, kita sendiri baca Quran, agak-agak kita rasa bertambah tak iman kita. Maksudnya makin lama makin ke arah kebaikan. Makin lama kita membenci dan rasa tak seronok dengan kemaksiatan. Level hanya tambah daripada sudut kita baca Quran atau kita dengar Quran. Maka di sini kita boleh ukur tahap salah satu daripada kecintaan kita pada Allah Ta'ala. Baik. Kata di beliau lagi, wala yuhibbul haqqu ta'ala hatta yabghadha ad-dunya wa ahlaha wa yazhada fi na'imid daraini. Dan tidak mencintai seseorang itu tidak mencintai pada Allah sehinggalah dia membenci dunia dan ahlinya serta dia zuhud kepada kenikmatan dua negeri, iaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Dan juga kita nak tahu bahawa kita ni betul-betul mencintai Allah Ta'ala, bahawa kita ini membenci dunia. Tak masukkan dunia dalam hati kita. Kan? Sebab tu tuan-tuan saya sebut daripada awal lagi. Dalam bab syariat ini ada benda yang kita bukan fikir dengan logik akal. Kalau kita fikir dengan logik akal ini, tak payah bawa Nabi. Nabi ni tak perlu Allah Ta'ala utuskan. Sebab apa? Sebab kita cukup fikir dengan akal kita. Maka kita kena fikir macam mana? Akal itu dipandu oleh wahyu. Satu. Dan akal itu dibawa panduan oleh Allah SWT yang memandu. Kita punya cara kita berfikir. Kalau kita berfikir dengan cara kita, maka syariat itu akan rosak. Sebab apa? Di sini saya nak sebut, ayat statement yang disebut oleh Imam Ash-Shazili, kita tidak akan mencintai Allah selagi mana kita tidak benci kepada dunia dan ahli dunia. Kembali kepada apa yang kita sebut minggu lepas lah. Kita tak masukkan hati kita tak masukkan dalam hati kita ini dunia. Dan bila mana kita tak masukkan benda tersebut dalam hati kita, maka itu salah satu daripada proses cinta kita pada Allah. Tetapi kalaulah hati kita itu dah dimasuki oleh dunia, macam mana kita nak cinta kepada Allah SWT? Dia tak boleh. Allah SWT sebut dalam Quran, dalam hati manusia ni ada dua cinta. Cinta kepada dunia dan cinta kepada Allah. Orang ini penipu. Dia kena cinta salah satu saja. Kalau dia kata cinta pada Allah Ta'ala, maka dia kena benci kepada dunia. Maksud jangan masukkan dunia dalam hatinya. Dan kalau dia kata dia sayang cinta kepada dunia, maka cinta Allah Ta'ala tidak akan masuk dalam hati dia. Itu kaedah dia. Maka seseorang yang mana membenci dunia, tidak memasukkan dunia dalam hati dia dan tidak memasukkan kecintaan kepada ahli dunia, iaitu orang yang cinta kepada dunia, dia tak masukkan dalam hati dia. Maksud tidak bersama dengan orang yang cinta kepada dunia tersebut, maka ketika itulah cinta Allah Subhanahu Taala akan masuk. Sekarang cinta Allah Taala susah nak masuk. Kenapa? Kerana cinta dunia ada dalam hati kita. Maka jangan kita tanya, ya Allah, sebab apa aku ni susah nak cinta pada kamu? Sebagaimana kita kata susahnya nak cinta pada Rasulullah. Ada orang ni sebut pasal Rasulullah, dia boleh mengalirkan air mata. Ada orang yang dengar cerita berkaitan Rasulullah, sekadar dengar cerita saja, tak rasa apa-apa. Kan? Maka kadang-kadang kita fikir, ya Allah, kenapa aku ni macam ni? Kerana ada benda yang menghalang. Ada benda yang halang. Sebab tu kalau kita ambil sembahyang, dia kena buang apa dia? Perkara yang menghalang air daripada sampai kepada kulit kita. Dengan bahasanya cat ke, dakwat yang menghalang dan sebagainya. Kalau sekiranya benda tersebut ada, dia takkan masuk, dia takkan bersih. Maka sama juga dengan hati kita. Hati manusia selagi mana ada penghalang,
yang mana menghalang daripada masuk cinta Allah Ta'ala, maka cinta Allah Ta'ala tak boleh masuk. Cuma dia boleh masuk bila mana kita cuba membuang sikit-sikit, maka dia masuk sikit-sikit, seumpama menyerap. Kalau air itu, seumpama kalau ada saja ruang, dia akan masuk sikit-sikit, dia takkan masuk sekaligus. Maka sama juga dengan hati kita. Kita membuang sedikit dunia, maka sedikit cinta Allah Ta'ala masuk. Lagi sedikit kita membuang dunia, maka lagi sedikit cinta Allah Ta'ala masuk. Sehinggalah dunia itu dibuang, maka cinta Allah Ta'ala sahaja yang masuk. Sebab itulah perkara yang dikatakan cinta pada Allah Ta'ala ini, dia adalah rasa. Dan dia adalah rasa. Kalaupun kita mendengar teori yang disebut dalam kitab ini, teori tersebut kadang-kadang dia takkan rasa selagi mana kita tidak alami. Sebagaimana Nabi SAW, satu-satunya Nabi dan satu-satunya manusia yang saat ketika kematian dia, datangnya malaikat maut ini, dia datang kepada Rasulullah, dia minta izin. Kenapa? Arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya meminta izin daripada Rasulullah untuk mengambil dia punya roh dia, cabut dia punya roh dia. Kalau Rasulullah izinkan, akan dibenarkan. Kalau Rasulullah tak izinkan, maka tak boleh. Baik, bila mana ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak dan diizin tak aku untuk mengambil roh kamu, untuk dipisahkan daripada jasad? Maka apa yang ditanya oleh Rasulullah SAW, antaranya apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW, dia kata ambillah sebab dia bersedia untuk menjumpai cintanya yang abadi, itu cinta Allah Ta'ala. Dia merasai benda tersebut. Jadi benda ni kita tak boleh nak supaya orang rasa. Saya cerita ni, benda ni tak boleh dirasakan. Sebab rasa itu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang bagi. Sebab tu cinta ini adalah benda yang dikatakan sebagai rasa. Maka cinta kepada Allah Ta'ala itu adalah rasa. Cinta kepada dunia itu pun adalah rasa. Maka tak boleh ada pertembungan cinta Allah dan cinta dunia dalam satu masa. Tak boleh. Itu dikatakan sebagai penghalang. Baik. Beliau berkata lagi, Imam Ash-Shazili berkata lagi, setiap murid yang mencintai dunia pasti al-haq, iaitu Allah Ta'ala membencinya mengikut kadar kecintaannya terhadap dunia, banyak mahupun sedikit. Ini yang kita sebut tadi. Setiap murid yang mencinta, setiap orang yang mana berjalan, jangan letak dalam kepala kita murid tadi, murid sekolah. Murid adalah istilah, iaitu orang yang menuju pada Allah Ta'ala. Setiap orang yang menuju kepada Allah Ta'ala yang cinta dunia, pasti Allah Ta'ala akan membenci mengikut kadar cintanya pada dunia. Maksudnya kalau kita kata contoh, dalam hati kita ni ada 50% cinta kepada dunia, maka Allah Ta'ala takkan sayang kepada kita 50%. Sebab apa? Berlaku pertembungan kat situ. Maka kita kena buang sedikit demi sedikit supaya percentage atau peratusan cinta kepada dunia makin lama berkurang. Bila mana peratusan pecinta pada dunia berkurangan, maka cinta pada Allah SWT akan masuk. Itu dia punya kaedah dia. Jadi kalau kita nak tahu macam mana Allah Ta'ala cinta kepada kita, maka tengok berapa banyak kita benci dunia. Berapa banyak kita benci dunia, maksudnya berapa banyak kita ini tidak masukkan dunia dalam hati kita. Kita nak tahu dunia masuk tak masuk dalam hati kita. Salah satunya, bila mana kita ditimpa musibah, berkaitan dengan urusan keduniaan kita, kita boleh tenang. Bila mana kita menerima sesuatu nikmat dan kurniaan daripada Allah SWT, kita pun tidak tenang. Tidak terlalu gembira, sampai kita kata gembira tersebut rasa happy sangat-sangat. Ataupun kita kata kita ni sedih sangat-sangat. Perkara tersebut dikatakan sebagai sama saja. Nikmat yang diterima, alhamdulillah syukur. Musibah yang diterima, boleh mampu sabar. Dan levelnya adalah sama. Hati kita masih lagi tenang. Sebab apa? Kedudukan nikmat Allah bagi, musibah ujian Allah Ta'ala bagi. Kalau boleh sampai pada kedudukan tersebut, itu dikatakan sebagai level cinta kita kepada dunia tersebut dah makin lama berkurangan. Dah tak rasa apa dah. Tapi ini susahlah. Proses ini adalah proses yang mana dia makan masa. Baik. Jadi kalau kita nak tengok cinta Allah Ta'ala kepada kita, tengok banyak mana kita tidak masukkan dunia dalam hati kita. Susah nak masukkan benda yang dikatakan cinta Allah sebab dah lama dunia bertapak dalam hati kita. Maka kena doalah minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala membuang dunia dalam hati kita. Maksud membuang dunia dalam hati kita ni bukan kita membuang semua benda yang ada depan kita. Tak. Maksudnya dia tidak sampai masuk dalam hati yang menyebabkan kita rasa benda tersebut memegang. Ada saja apa-apa, dunia memegang hati kita. Orang duk cerita pasal ekonomi naik, ekonomi turun, kita duk serabut je. Dunia dah tu. Kalau dunia ni
kita duk fikir pasal masalah dunia, kita rasa serabut je, masalah itu dunia ada dalam hati kita. Kalau fikir kita tak serabut, kita boleh kata insya-Allah Allah Taala selesaikan. Kita tenang untuk bukan tak fikir langsung, fikir tapi dia tidak membebankan kehidupan. Tapi kalau kita fikir pasal akhirat, itu benda yang membebankan kita, itu tak apa. Kalau fikir pasal akhirat membebankan, maksudnya kita terbeban dengan kita duk fikir pasal akhirat. Macam mana aku di hadapan Allah Ta'ala nanti? Macam mana kalau aku ni dicampakkan dalam neraka nanti? Macam mana aku akan dapat kemurkaan Allah Ta'ala nanti di akhirat? Ini dia fikir tak apa. Sebab apa? Sebab disebut dalam hadis Nabi SAW. Pernah satu ketika Abu Bakar tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dah ada uban dah kat kepala Rasulullah." Maka Rasulullah SAW kata apa dia? "Syayyabatni Nuhun, Hudun, wa akhawatuha." Atau kama qala, yang telah menyebabkan aku jadi beruban ini adalah surah Hud dan saudara-saudaranya. Surah Waqi'ah dan beberapa surah lagi lah. Kan? Kenapa? Kerana dalam surah tersebut banyak bercerita berkaitan dengan urusan akhirat. Maka kata ulama, kerana Nabi banyak bimbang atau banyak memikirkan berkaitan dengan urusan akhirat, maka Allah Ta'ala menyebabkan salah satu tandanya Nabi tumbuh uban. Salah satu tandanya lah. Kan? Jadi kalau kita banyak uban tu agak-agak insya-Allah lah banyak fikir akhirat lah tu kan. Insya-Allah. Baik, fayajibu 'alal muridi an yarmiyad dunya min yadihi wa min qalbihi awwala dukhulihi fit tariq. Maka wajib ke atas seorang murid, iaitu orang menuju kepada Allah Ta'ala, membuang dunia daripada tangan dan hatinya pada permulaan kemasukan dalam jalan ini. Itu jalan menuju Allah Ta'ala. Maksudnya buang dalam diri kita ni kenikmatan-kenikmatan dunia. Maksudnya bukan buang itu membazir. Jangan faham macam tu. Maksudnya kalau benda yang boleh ambil, jangan diambil. Apatah lagi kalau yang dalam hati ni buang. Proses buang. Proses buang ni macam mana? Yang asasnya kita kena masukkan cinta Allah. Dan cuba merasakan bahawa dunia ini tidak ada sesuatu perkara pun yang bermanfaat. Melainkan Allah Ta'ala yang menzahirkan manfaat tersebut. Manfaat mudarat datang daripada Allah Ta'ala. Jangan kata bahawa kita ada duit yang menyebabkan kita boleh beli benda ni. Walaupun pada zahirnya kita nampak kita yang beli. Kalau kita ada duit, kadang-kadang ada benda yang kita tak boleh beli. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak izin. Perasan tak? Bukan kerana kita ada duit, kita boleh beli. Bukan kerana kita ni ada ilmu ni menyebabkan kita boleh bercakap. Bukan. Ada orang ada ilmu tapi dia tak boleh bercakap. Bahkan orang yang mana tak ada ilmu pun boleh bercakap. Kan? Jadi sekarang kita nampak bahawa Allah Ta'ala yang bagi yang mengatur segala-galanya. Bagi orang yang menuju pada perjalanan Allah SWT, cuba buang kenikmatan kepada dunia tersebut. Sama juga. Pada tangan dia ada benda-benda nikmat itu jangan dirasakan. Kalau boleh jangan diambil banyak sangat. Ambil mengikut kepada keperluan, dia panggil keperluan syar'i. Cukup mengikut kepada keperluan syar'i. Kalau lebihan daripada keperluan syar'i, maka pada masa tersebut kalau boleh jangan dikejar dan diambil berlebihan. Sebab itu berkaitan dengan ambil dunia ni, jangan fikir dengan cara logik kita. Fikir dengan cara logik kita. Orang ni fikir cara macam ni, orang ni fikir macam ni, orang ni fikir macam ni. Dan setiap orang tu rasa dia je betul. Maka nak tahu betul tak betul, rujuk Rasulullah. Rasulullah yang bantu kita nak kata dunia ni macam mana cara kadar yang perlu kita ambil. Benda yang kita tak boleh ambil macam mana. Kan? Kalau macam tu kena hidup cara Rasulullah. Rasulullah miskin lah. Aku kena jadi miskin lah. Itu cara kita fikir. Kan? Nampak tak? Jangan fikir macam tu. Fikir sebagaimana Islam suruh fikir dan Rasulullah berfikir. Zaman Rasulullah ada tak orang kaya? Rasanya kalau ada, wujud lagi Saidina Abdul Rahman dengan Saidina Osman, orang yang paling kaya atas muka bumi sekarang pun tak boleh lawan dia orang. Ada tak Rasulullah halang dia orang jadi kaya? Tak ada pun. Tapi macam mana Rasulullah mendidik kekayaan yang ada tersebut, jangan dijadikan sebagai aset yang masuk dalam hati. Jangan dijadikan sebagai perkara yang mana duduk pada tangan kamu yang kamu jadi rosak. Misalnya buat satu cerita. Kita ni cerita sikit berkaitan dengan benci dunia, nak buang, nak jadi miskin dan sebagainya. Itu silap tu. Kan? Silap. Kita nak ikut cara macam mana Rasulullah bawa kita. Jangan fikir dengan cara logik kita. Kan? Islam ini datangnya wahyu untuk memandu kita. Baik. Satu hari Saidina Osman, bukan Saidina Abdul Rahman bin Auf, dia tunggu dia punya barang dagangan dia sampai daripada Syam. Ketika itu berada di Madinah. Tunggu, lambat perjalanan itu menyebabkan masuk dekat waktu subuh. Bila mana dekat dengan waktu subuh, maka azan subuh. Barang tu baru sampai. Sebanyak 200 ekor unta
bersama di atas 200 ekor unta itu setiap barang dagangan, dan bersama di atas unta tersebut ada seorang hamba. Jadi 200 hamba. Nak kata banyak tak banyak barang dagangan dia. Kalau kita kata unta tu seumpama lori lah sama sekarang ni, banyak kan bawa barang tersebut. Baik. Bila mana dia ini sampai kepada waktu subuh, barang tersebut sampai, okey, dia settle dah. Bila mana settle, dia terus bersegera pergi untuk sembahyang subuh berjemaah dengan Rasulullah SAW. Bila mana sampai, kan, dia terlepas takbiratul ula. Takbiratul ula ni bukan rakaat. Maksudnya takbiratul ula ni, imam takbir Allahu Akbar, sebelum imam mulakan bacaan bismillah, iaitu bacaan suratul Fatihah, maka kita dah masuk dalam takbir. Kan? Imam takbir Allahu Akbar. Imam tengah baca doa iftitah, kita takbir. Maka kita dapat takbiratul ula. Kalau imam dah mula bismillahirrahmanirrahim, masuk dalam suratul Fatihah, dah putus dah. Dia panggil luput dah fadilat takbiratul ula. Maka Abdul Rahman ini, dia terlepas takbiratul ula tadi tu. Sebab Nabi sebut fadilat takbiratul ula ni khusus dalam hadis. Kan? Baik, bila mana terlepas, habis sembahyang dia pergi menghadap Rasulullah. Dia kata Rasulullah ceritanya macam ni. Ceritalah dia tunggu dengan barang dagangannya menyebabkan dia terlepas takbiratul ula. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak kalau sekiranya aku tebus balik barang dagangan takbiratul ula tadi yang aku terlepas yang bersama dengan kamu tadi dengan barang dagangan sebanyak 200 di atas 200 ekor unta tadi aku infak fisabilillah. Dia kata tak boleh, wahai Abdul Rahman. Baik, kalau macam tu, aku tambah lagi Rasulullah, atas setiap ekor unta tu ada seorang hamba. Bermaksud ada 200 orang hamba, maka aku merdekakan dia kepada jalan Allah Ta'ala untuk tebus takbiratul ula tadi. Boleh tak Rasulullah nak top up? Dia kata tak boleh. Sampaikan Rasulullah SAW kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, sekiranya kamu mempunyai kelebihan itu dengan dunia dengan seisi-isinya, nak kata bahawa banyaknya harta kamu, kalau kamu nak ganti balik dengan takbiratul ula, nescaya kamu tak dapat. Maka bersedihlah Abdul Rahman bin Auf. Nampak tak macam mana Nabi train? Sehebat-hebat dunia yang kamu miliki, pada diri sahabat tersebut, sahabat itu tak rasa menyesal kalau untuk diambil akhiratnya. Sedangkan takbir je tuan-tuan. Dan esoknya boleh balik takbir, tapi kerana satu hari itu terlepas, benda tersebut takkan berulang. Dahlah takbiratul ula. Yang kedua, takbiratul ula itu bersama pula dengan Rasulullah. Jadi jangan kita fikir bahawa kita membuang dunia, kita menolak kekayaan. Konsep kita membuang dunia jangan masukkan dalam hati dan jangan jadi benda tersebut sebagai tempat sandaran kita. Kalau kita pergi musafir, dalam kita punya beg duit, ada cash RM300. Mungkin kita rasa selesa, nak isi minyak, nak makan, nak berhenti dan sebagainya. Tapi kalau kita musafir, dalam poket kita ada RM10, apa yang agak-agak kita rasa? Kita takkan rasa gembira, kita tak rasa selamat, kita rasa susah ni. Kan? Itulah kebergantungan kita kepada alat itu atau dunia tersebut menyebabkan kedudukan hati kita macam mana. Baik, bagi orang yang mana menuju kepada Allah Ta'ala, dia kena buang dunia dalam hati dia dan dalam tangan dia sebagai permulaan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Proses awal. Dan bila mana dia menerima talqin, wa mata talaqqana ala syaikhin aw akhadha anhu al-ahda wa huwa yamilu ila dunya fala budda an yarji'a min haitsu ja'a wa tarfaduhu at-tariq. Dan bila mana dia menerima talqin daripada seorang syekh, istilah talqin ni maksudnya diajar untuk menyebut kalimah la ilaha illallah kita ataupun tahlil ataupun dengan zikir la ilaha illallah. Kita bukan tak pandai. Istilah talqin ini diajar. Orang kata benda bid'ah. Benda ni tak wujud pada zaman Nabi. Siapa kata? Kalau kita tak jumpa, jangan kita kata tak ada. Bimbang kita menolak benda yang ada dalam hadis Nabi, kita tolak hadis Nabi. Nabi sendiri mentalkinkan sahabat. Antaranya Nabi mentalkinkan Sayyidina Ali. Pernah satu ketika Nabi panggil Sayyidina Ali, wahai Ali, datang sini. Dan kamu ikut aku. Yang pertama Nabi SAW kata, pejamkan mata. Irmin ainak. Pejam mata kamu. Dan Nabi talkinkan dengan kalimah la ilaha illallah. Nabi talkinkan. Nabi ajar kepada Abdul Rahman suruh sebut perkataan tersebut. Sayyidina Ali.
Sedangkan Sayyidina Ali ni kanak-kanak yang pertama masuk Islam dan orang yang dekat dengan Rasulullah, takkanlah nak sebut la ilaha illallah tak pandai. Tetapi Nabi talqinkan secara khusus mengikut untuk zikir la ilaha illallah secara sistematik atau secara khusus. Maka ini yang dikatakan dalam kitab ini, bila mana menerima talqin daripada syekh. Maksudnya ada syekh yang mengajar kepada dia, sebut cara la ilaha illallah, dan inilah yang diajar Nabi SAW. Habis yang kita duk sebut la ilaha illallah ini tak betul ke? Betul. Cuma tidak melalui sanad. Kadang-kadang kita tak ada sanad tersebut. Maka kena carilah syekh. Ataupun guru yang ajar benda tersebut. Kan? Baik, kalau sekiranya dia menerima talqin daripada seorang syekh ataupun menerima bai'ah, mengambil bai'ah, sama je talqin dengan bai'ah tersebut daripada syekh tersebut, sedangkan dia masih cenderung kepada dunia. Dah belajar dah untuk berzikir secara khusus, dah belajar dah daripada syekh tersebut, tapi dalam hati dia masih lagi ada cinta kepada dunia, maka tidak dapat tidak dia akan pulang sekira-kira dia datang dan jalan ini akan menolaknya. Jadi dia datang tadi seumpama perjalanan dia untuk menuju Allah Subhanahu Taala itu makin lama makin susah. Dia tak boleh pergi juga. Sebab apa? Sebab dia duk zikir tapi dunia ada dalam hati dia. Kan? Zikir tapi dunia ada dalam hati dia. Kita nak sampai pada kedudukan sahabat susah. Tapi kalau kita tak latih dia tak jadi. Kan? Macam mana itu nak buang dunia dalam diri kita? Khabbab Ibn Arat ni orang miskin, dia hamba. Masa dia memeluk Islam, dia seorang hamba. Kan? Belajar dengan Rasulullah ketika itu masih hamba sampai peringkat dia dibebaskan. Baik. Bila mana kewafatan Rasulullah SAW, dia sempat hidup sampailah kepada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Ketika itu lama-lama dia jadi kaya. Dan ada sahabat yang daripada miskin dulu lama-lama Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada dia. Khabbab Ibn Arat, Sayyidina Abdurrahman, Sayyidina Abu Hurairah, lama-lama jadi kaya. Dan ketika mana Khabbab Ibn Arat ini dalam keadaan tengah nazak sakit itu, menghampiri kepada kematian, dia menangis. Jadi sahabat yang menziarahi dia kata apa dia, sebab apa menangis. Dia kata, dalam penjuru rumah aku tu ada satu ruang yang aku sediakan dan di situ aku letak harta-harta aku. Dan aku minta kepada orang yang berhajat, orang yang menginginkan ada hajat, pergilah ambil benda tersebut. Tapi ketika mana dia nak mati tersebut, harta itu masih lagi banyak. Dia takut. Kan? Nampak tak macam mana Nabi train sahabat tersebut? Kita kata, oh susah kita nak sampai tahap macam ni. Memang susah kalau tidak diajar. Yang kita dah ajar cinta kepada dunia. Bukan kita ajar untuk benci kepada dunia, itu buang dunia dalam hati kita. Kan? Jangan cepat mengata tak boleh. Kan? Cepat kata tak boleh memang tak boleh lah. Ataupun kata tak boleh tu sebab tak nak. Kan? Itu dua keadaan. Kalau kita tak nak, kita kata, susah benda ni, mustahil Ustaz. Itu tak nak ke? Memang kita memang tak boleh ke macam mana? Kan? Kalau kita kata benda tersebut datang daripada Allah, Allah Ta'ala nak bagi, mustahil tak? Tak mustahil. Cuma yang jadi mustahil bila mana kita fikir dengan logik akal kita. Fikir dengan akal kita yang terbatas, maka terbataslah perjalanan kehidupan kita. Baik. فَإِنَّ أَوَّلَ أَسَاسٍ يَضَعُهُ الْمُرِيدُ فِي الطَّرِيقِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا فَمَنْ لَمْ يَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا لَا يَصِحَّ لَدَيْنَا شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ. Sesungguhnya asas pertama yang ditinggalkan oleh seorang murid iaitu menuju pada Allah Ta'ala pada jalan ini adalah zuhud di dunia. Maka sesiapa yang tidak zuhud di dunia pasti tidak sah di sisi kami apapun habuan di akhirat nanti. Jadi salah satu daripada proses penyucian hati kita daripada cinta kepada dunia adalah bersifat dengan sifat zuhud. Apa dia bersifat dengan sifat zuhud? Asasnya kita kata tidak memasukkan dunia dalam hati kita. Tapi ada lagi ulama bahas berkaitan dengan zuhud. Bukan dimasukkan dengan zuhud itu pakai baju compang-camping je. Kan? Ada orang sengaja pakai baju yang tak bergosok. Ada orang sengaja pakai baju yang biasa-biasa supaya orang kata dia zuhud. Itu bukan zuhud tu. Kan? Itu orang yang mana dahagakan penghormatan daripada manusia. Kan? Orang zuhud ni orang yang mana tidak menginginkan sesuatu pun daripada manusia. Maka kata Imam Al-Muhasibi, zuhud ini ada 3 perkara. Kan? Ada 3 keadaan. Antaranya keadaan pertama, membuang apa saja yang ada pada tangan dia daripada apa yang dimiliki. Maksudnya dia tidak menggunakan benda tersebut sebagai perkara untuk dia mencapaikan kenikmatan dunia semata-mata. Buang. Kan? Jadi dia boleh capai kenikmatan dunia, boleh tak? Tapi dia buang, dia tak ambil. Kan? Contoh, dalam poket ada duit banyak. Boleh tak kalau kita nak beli makanan yang sedap-sedap? Boleh.
tapi tak ambil. Tak ambil. Maksud itu buang. Bukan ambil duit buang. Nah, itu membazir orang panggil. Maksudnya kita tak ambil benda tersebut. Boleh tak makan yang sedap? Boleh. Tapi kita tak ambil. Kita tak layan sangat. Makan yang biasa-biasa saja. Suatu jangan pelik kalau orang tu makan sikit, oh ni jaga body dan sebagainya. Oh ini nak diet sebagainya. Kadang-kadang orang tu bila mana dia melalui proses, dia tidak ingin merasakan dengan kenikmatan makan, last sekali lama-lama Allah Ta'ala buang rasa nikmat dengan makan. Cukup hanya mengenyangkan perut dia saja yang lapar. Itu saja. Saya pernah jumpa orang yang hanya makan buah kurma saja. Kan? Makan buah kurma saja. Okey, tak apa, dia rasa dah kenyang. Alhamdulillah, minum air susu je. Sebab apa? Sebab dia dah ajar. Perayan tak dulu, perasan tak dulu, masa mungkinlah peringkat yang umur muda-muda, peringkat umur 30-an, 40-an, makan nasi banyak mana. Cuba bandingkan dengan umur yang sekarang, yang mungkin ada 50-an, 60-an, 70-an. Agak-agak sama tak dengan dia punya portion makanan? Lepas tu dengan rasa nak dengan makanan yang sedap-sedap tersebut. Mungkin dah berkurangan. Berkurangan itu kerana salah satu Allah Ta'ala dah buang sedikit-sedikit. Nampak tak? Bukan kerana aku dah tua, aku dah berumur. Bukan, tuan-tuan. Kan? Kerana Allah buang. Kenapa Allah Ta'ala buang? Yang pertama, kerana Allah Ta'ala nak tarik kita menuju pada Allah. Bukan menuju kepada kenikmatan dunia. Kan? Contohlah, kalau sekiranya ada aiskrim. Aiskrim tu sedap, semua orang makan. Tua, muda, kanak-kanak semua makan. Tapi bila mana ada aiskrim, takkanlah kita dengan kanak-kanak kita berebut. Kita rasa kalau kita tak dapat pun tak apa kan? Itu bermaksud Allah Ta'ala dah buang kenikmatan itu. Alhamdulillah, syukurlah. Oh, saya dah tak ada nikmat makan dah. Alhamdulillah, syukur. Kan? Tak ada nikmat makan. Tapi makan lagi. Makan. Roti canai boleh makan separuh je. Alhamdulillah. Nasi, orang satu pinggan, kita 1/4 je. Alhamdulillah. Kan? Air manis banyak yang kita tak boleh makan. Air perasa ni sebab mungkin kencing manis. Alhamdulillah, Allah Ta'ala nak tarik supaya jangan rasa nikmat sangat. Seronok makan duduk pada lidah. Sedap makanan, sedap minuman duduk pada lidah. Kan? Maka bila mana kita ni masuk dalam perut, sama saja. Jadi bila mana sedap itu, perasan tak? Sekejap saja dia merasa sedap. Sekejap saja dia merasa sedap. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, kenikmatan dunia ini seumpama kamu minum air sejuk. Waktu musim panas, cuba minum air sejuk. Masya Allah, nikmatnya. Tapi nikmatnya kat mana? Masa dia lalu dekat laluan kita punya saluran makan minum kita ni. Lalu kat teguk kita ni, dia lalu je, okey settle. Masuk dalam perut, okey habis, tak ada apa dah. Maka itu salah satu dikatakan dengan zuhud. Kita ajar. Kalau kita tak ajar, tak jadi. Takkanlah kita nak tunggu, tak apalah, nanti lama-lama Allah Ta'ala buang. Takut lama-lama Allah Ta'ala tak buang, macam mana? Kan? Bukan sekadar nikmat, keseronokan kepada nikmat makan. Nikmat tidur. Allah Ta'ala dia bagi kita kurang tidur. Alhamdulillah, walaupun kita penat. Tapi sebutlah Alhamdulillah. Sebab masa muda kan banyak dah tidur. Kan? Kadang-kadang sehari tu 3 jam je tidur. Ya Allah, penatnya. Tapi Alhamdulillah. Kan? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah kurangkan dengan kenikmatan dunia tersebut. Kan? Tapi janganlah dengan nikmat tidurnya kurang, tapi banyak tengok atau buat benda maksiat. Tak naklah benda tu. Kan? Yang kedua, kata Imam Al-Muhasibi, zuhud yang kita pasal zuhud tadi kan, sebab Imam Sya'rani sebut dalam kitab yang kita baca ini, antara asas untuk kita menuju pada Allah Ta'ala dengan kita buang dunia tadi tu adalah kita bersifat dengan sifat zuhud. Jadi saya petik kata-kata Imam Al-Muhasibi, yang pertama tadi adalah kita membuang kenikmatan-kenikmatan yang ada pada tangan kita dengan pemilikan tersebut, jangan ambil dengan nikmat dunia sangat. Yang kedua, kita nazahatun nafsi anil halal. Kita jaga diri kita daripada perkara yang halal. Jangan banyak ambil benda yang halal. Bukan masalah yang haram. Haram habis cerita dah. Benda yang haram wajib kita tinggal. Zuhud ini bukan masalah meninggalkan benda yang haram. Benda haram dah lama dah tinggal. Tapi benda yang halal itu ditinggalkan, jangan berlebih-lebihan. Sama juga dengan makan minum yang kita sebut lagi. So, umpama contoh dia macam tu. Kan? Benda ni halal. Okey, serta halal. Cop Jakim. Halal yang diiktiraf oleh Jakim. Recognized by Jakim. Tapi masalah sekarang, kalau benda tersebut kita kata kita boleh kawal kehendak kita, kan? Kita boleh halang daripada merasakan nikmat tersebut, hatta pada pakaian. Oi, pakaian ni, baju ni cantik, baju ni macam ni. Kita halal kan? Halal. Sumber yang kita beli pun halal. Tapi kita boleh kawal. Bila mana kita kawal daripada benda tersebut,
maka itu dalam proses kita zuhud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan kata pada orang, awak ni saya nampak baju sama je, jangan kata. Kan? Mungkin itu proses yang dia lalu. Kan? Kita duk tengok, ni baju lain, baju lain, baju lain, sampai baju dalam lemari dah penuh dah. Nak jawab dengan Tuhan nanti esok, susah kita. Kan? Kurang-kurangkanlah dan zuhud-zuhudlah dengan benda yang halal itu sendiri. Kan? Dan yang ketiga, kata Imam Al-Muhasibi, lupa tentang dunia dengan memperbanyakkan waktu-waktu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu zuhud. Kita terlupa dengan urusan dunia kita untuk mengejar kenikmatan dunia dengan banyaknya kita dengan waktu kepada Allah SWT. Sebagaimana saya bagi contoh tadilah, kadang-kadang kurang je kita punya tidur. Sebab apa? Sebab kita banyak dengan Allah SWT. Tak boleh tidur duk celik pejam, tak jadi juga, kan? Tak boleh tidur tapi duk main telefon, contoh, kan? Apa kata kita zikir, apa kata kita buat benda baik, itulah antara daripada kedudukan zuhud yang mana boleh menyebabkan kita ini sampai pada kedudukan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itulah yang dikatakan proses kita nak cucikan hati kita daripada cinta dunia dengan masukkan kedudukan zuhud dalam hati kita. Orang yang tak latih dia takkan jadi. Sebagaimana orang yang mana dalam bidang sukan. Kenapa dia boleh jadi orang yang hebat dalam bidang sukan tersebut? Kerana dia train. Maka sama juga orang yang hebat dalam menuju kepada Allah kerana dia train. Sebagaimana orang yang hebat punya solat. Kan? Kita ni kalau bunyi bising je kita tak boleh solat. Serabut kita. Kenapa? Kerana dalam hati kita ni banyak dunia. Yang bising kat luar tu dunia. Maka dia berjumpa dengan kawan dia. Faham tak maksud saya? Kan? Contohnya kita tengah sembahyang, bunyi bising. Bila mana bunyi bising, kita dah serabut dah. Tak khusyuknya dan sebagainya. Disebabkan, jangan kita salahkan yang bunyi bising tadi. Salahkan hati kita yang banyak dunia. Kerana dunia ada dalam hati kita, maka pada masa tersebut, bising dunia tadi tu berjumpa dengan dunia yang ada dalam hati kita. Kan kalau jumpa geng, jumpa kawan itu, dia berkawan. Kan? Dunia jumpa dengan dunia. Maka pada masa tersebut makin terganggu. Tapi kalau dalam hati kitanya ada cinta pada Allah, bising dunia kat luar pun tak rasa apa. Sebab apa? Sebab cinta pada Allah dengan dunia yang luar tersebut, dia tak boleh bergabung. Akan ditendang pergi jauh-jauh. Sebab itulah proses ini dia melalui tempoh masa yang lama ataupun melalui ujian-ujian yang pelbagai. Proses kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan banyak sangat fikir macam mana aku nak naik pangkat dalam kerja, macam mana aku nak naik grade. Tak ada masalah, benda tu tak haram tuan-tuan. Tapi jangan banyak sangat fikir sampai kita tu lupa nak fikir nak naik pangkat di sisi Allah Taala. Kan? Esok cuti kan? Alhamdulillah, nikmat cuti. Kan? Nikmat cuti nak buat apa? Fikir dah nak pergi benda ni, nak pergi benda ni. Kadang-kadang kita fikir juga, dalam kita nak buat dapat cuti tu, kita nak rehat, bukan rehat tubuh saja. Tapi kita nak isi dengan pengisian kerohanian atau pengisian-pengisian yang menyebabkan aku makin baik dengan Allah Ta'ala. Kalau hari cuti dengan hari tak cuti, dia punya baca Quran, kuantitinya sama saja. Hari cuti dengan hari tak cuti, kualiti sembahyang, tak ada naik-naik pun. Maksud kita tak upgrade benda tersebut. Sayang juga. Kan? Maka gunalah nikmat tersebut untuk kita naik grade di sisi Allah Ta'ala. Nak naik grade pada pandangan manusia daripada sudut jawatan pangkat kita, silakanlah. Tidak ada masalah. Tapi jangan masuk dalam hati kita. Kan? Tapi yang penting biarlah kita naik grade di sisi Allah Ta'ala. Saya tutup dengan satu cerita yang mana berlaku kepada para sahabat. Sahabat bila mana Nabi baca sepotong ayat Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya menerima amal, kebaikan dan semua ketaatan tersebut adalah daripada kalangan orang yang bertakwa. Maka sahabat nangis. Kenapa sahabat nangis? Kerana sahabat ini takut mereka ini tidak mencapai kedudukan takwa. Itu orang yang bertakwa. Kalau tak capai pada kedudukan orang yang bertakwa, bermaksud mereka itu tidak akan diterima amal soleh, ketaatan yang dibuat sampai tahap macam itu. Bila mana sampai tahap macam tu, Masya Allah, tingginya diri sahabat. Sedangkan sahabat ini adalah orang yang banyak bertakwa kepada Allah Ta'ala sebab dia duduk dengan Sayyidul Muttaqin,
iaitu penghulu bagi orang bertakwa itu Nabi SAW. InsyaAllah akan datang ada masih lagi kita akan bincang berkaitan dengan zuhud, akan disebut lagi oleh Imam Asy'arani. Cuma perbahasan itu saya berhenti kat situ sebab huraian yang akan datang itu mungkin lebih panjang sedikit lah insyaAllah. Jadi kesimpulannya, dalam proses menuju pada Allah Ta'ala, usahakan diri ini untuk buang dalam hati kita terlalu cinta kepada dunia. Buang sikit-sikit, bukan sekaligus dia makan masa. Sebab dah lama sangat dia bertapak, maka buanglah sedikit, halaulah sikit-sikit supaya cinta kepada Allah Ta'ala masuk. Dan proses untuk kita cinta kepada Allah Ta'ala ini dengan cara buang dunia, buang kecintaan kepada dunia adalah dengan kita bersifat dengan sifat zuhud. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Sekadar perkongsian untuk malam ini insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siap kembali kepada pengerusi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah, kuliah maghrib kita berjalan lancar, banyak ilmu yang kita perolehi dalam menjadi murid dalam perjalanan kepada Allah untuk mendapat kecintaan Allah. Buanglah dunia kerana Allah tidak mencintainya sehingga dia membenci dunia. Banyak lagi yang telah Ustaz sampaikan. Moga kita dinaikkan darjat di dalam perjalanan menuju Allah ini. Moga perjalanan kita ini mendapat rahmat dan redha Allah dan kita tetap menjadi orang-orang yang diberi nikmat dan bukan jalan-jalan yang dimurkainya. Kita tangguh kuliah kita malam ini. Selepas ini kita ada lagi satu kuliah Isyak bersama Yang Amat Arif, Datuk Abbas bin Nordin, dan dengan tajuknya Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Keluarga di Malaysia. Bagi menutup majlis, boleh buka soalan ke Ustaz? Kita ada lagi 5 minit. Sempat ke? Kalau sempat mungkin boleh 1-2 soalan je. Okey, kita silakan siapa-siapa yang nak bertanya Ustaz, kita ada lagi 5 minit, 4 minit ada. Untuk mungkin dapat 1-2 soalan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Maimunah, saya ingin bertanya. Tentang kebergantungan kita kepada Allah masa berada, masa sakit dan masa tidak ada ya, kemiskinan. Kadang-kadang miskin itu dari awal kita dilahir miskin. Tapi kerana bergantungan itu kerana Allah dilatih keluarga. Tapi dalam keadaan sebegini dan tiga-tiga yang saya sebut, orang sekarang banyak pergi berjumpa kaunselor. Tapi jadi saya mau minta sedikit penerangan tentang kaitannya dengan ilmu agama. Boleh Ustaz terangkan? Terima kasih. Baik. Fitrah manusia ini bila mana diuji, dia akan mencari tempat untuk menyelesaikan masalah. Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara diluahkan. Jadi kaedahnya manusia akan meluahkan kepada orang yang dia percayai. Dan orang yang percayai dan juga orang yang mampu untuk membawa dia menyelesaikan masalah tersebut. Dengan nama kaunselor, dengan nama motivator, hatta kepada rakan baik kita dan sebagainya. Baik, kenapa kita pergi ke arah benda tersebut? Kerana kita nampak orang tersebut mendengar dan kita nampak orang tersebut memberi reaksi kepada permasalahan yang kita bagi tahu kepada dia. Adakah salah? Jawapannya tak salah. Sebab fitrah manusia, dia perlu untuk meluahkan benda itu. Yang menjadi salah, bila mana kita menceritakan benda tersebut sebagai satu pergantungan kepada manusia dengan memutuskan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi sebaiknya kita ajar diri kita. Ada masalah, maka kita adukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lepas tu kita pergilah nak jumpa manusia pun tidak ada masalah. Kan? Bukannya salah untuk kita mengadu pada manusia. Yang salahnya kita tidak mengadu pada Allah. Cuba tengok sehari hidup kita dia ada 5 waktu. 5 kali sembahyang. Maka setiap waktu tersebut senggangnya tak lama. Maka kalau kita ada masalah malam, kita boleh mengadu pada waktu isyak ataupun waktu subuh. Kita ada masalah pada siang hari, waktu untuk kita mengadu ada waktu zuhur dengan waktu asar. Nampak tak? Itu antara waktu yang wajib. Maka ini tempoh pengaduan kita kepada Allah Ta'ala dan waktu untuk mengadu. Jadi bila mana kita mengadu pada Allah SWT,
Allah Ta'ala mungkin gerakkan hati kita untuk berjumpa dengan manusia. Maka kita jumpa dah manusia dengan nama apa saja kedudukan orang tersebut, dia cuba bagi jalan. Maka kita nampak penyelesaian tersebut. Bila mana kita nampak penyelesaian tersebut, jangan kita nampak orang itu hebat yang buka jalan, tapi kita kata, Alhamdulillah, Allah buka jalan melalui perantaraan orang ini. Bukan Allah Ta'ala bagi ilham direct pada kita, tapi Allah Ta'ala bagi laluan untuk menyelesaikan masalah melalui nasihat yang Allah Ta'ala gunakan orang tersebut sebagai perantaraannya. Kan? Jadi kita terima kasih kepada orang tersebut yang bagi pandangan, yang bagi solution kepada kita, tetapi kita bersyukur kerana yang menyelesaikan benda tersebut adalah Allah SWT. Nampak kedudukan macam itu. Jangan putus kita dengan Allah SWT. Tapi jangan kita kata, manusia tak ada apa ni. Memang manusia tak ada apa, hakikat daripada Allah Ta'ala. Tapi jangan kita merendah-rendahkan manusia. Itu pun perkara yang haram. Kan? Jadi kalaulah ada orang yang boleh bantu, maka bantu. Sebagaimana sahabat pun merujuk kepada Rasulullah. Sahabat merujuk kepada sahabat. Ada juga. Tetapi kebergantungan pada Allah Ta'ala masih lagi tak putus. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahu'alam. Ya, terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum. Ada lagi tak yang nak bertanya? Satu soalan lagi. Tak ada? Kalau tak ada, saya tutup majlis. Ada satu lagi soalan Ustaz. Okey, silakan Kak Rosmah. Minta Ustaz perjelaskan 7 peringkat nafsu tersebut tu, boleh tak? Syukran jazak. Okey, baik. Secara ringkaslah. Peringkat yang paling tak cantik sekali adalah nafsu yang ammarah. Nafsu yang mana mengajak kita untuk melakukan perkara yang jahat, dan kalau kita buat benda jahat tersebut, dia tidak akan rasa menyesal. Ini duduk nafsu yang asasnya pada diri manusia. Jadi bila mana dia melakukan kemaksiatan, dia tak rasa jahat, dia tak rasa bersalah, bahkan kadang-kadang dia rasa gembira. Bila mana kita dah tambah satu peringkat ilmu, kita mengenal Allah, kita belajar dan sebagainya, ataupun Allah Ta'ala pada hakikat memang dia nak angkat kedudukan kita, maka naiklah pada kedudukan nafsu lawamah. Lawamah ni maksudnya dia tahu bahawa dia itu adalah salah, kan? Tapi dia tak boleh kawal. Maka dia terjerumus kepada kemaksiatan. Apa saja maksiat, dosa besar atau dosa kecil. Tetapi lepas daripada tu dia menyesal. Contohnya orang ni ada masalah, dia marah. Lepas tu dia fikir balik, Astagfirullahalazim, sebab apalah aku macam tu. Dia mencela diri kita. Dia mencela diri kita dan juga dia menampakkan kedudukan diri dia ni salah pada masa tersebut. Tapi dia tak dapat kawal lagi. Tapi lebih baik daripada amarah. Kemudian naik kepada nafsu mulhamah. Mulhamah ni maksud yang diilhamkan. Masa ketika itu diilhamkan untuk buat benda baik. Tapi dalam masa yang sama, dia ilham untuk buat benda baik itu tersebut akan diuji juga untuk buat benda yang jahat. Mulhamah ini ada peringkat yang Allah Ta'ala ilhamkan untuk buat. Maksudnya di sini dah sampai peringkat Allah Ta'ala dah pandu dah dia. Bukanlah sebelum ni Allah Ta'ala tak pandu. Tapi di sini panduan Allah SWT ni lebih jelas. Pada kedudukan amarah dan lawamah ini, kedudukan itu susah panduan Allah. Kenapa? Kerana kedudukan hati kita dan nafsu kita banyak sangat dengan kotoran-kotoran kemaksiatan. Tapi bila mana kotoran kemaksiatan atau cinta kepada dunia itu dah berkurangan, maka naiklah kepada nafsu mulhamah. Lepas tu naik kepada nafsu mutmainah, nafsu yang tenang. Yang tenang ini sampai satu peringkat, musibah ataupun ujian ataupun kenikmatan yang dibagi, semuanya dia tenang. Tak ada apa. Tak terlalu gembira, tak terlalu sedih, tak terlalu terhina, biasa saja. Sebab apa? Dia rasa kepada benda tersebut. Semua daripada Allah Ta'ala. Nafsu radiyah. Nafsu radiyah, dia redha dah apa yang Allah Ta'ala bagi. Apa saja yang berlaku di hadapan dia, semua dia redha. Hatta musibah, hatta benda yang berlaku daripada benda baik yang tak baik pada diri dia, dalam masyarakat, dalam ahli keluarga dia, dia redha. Sebab ini peringkat yang paling susah. Peringkat susah adalah redha. Kadang-kadang kita redha selepas daripada kita usaha tak jadi. Kita nak redha daripada awal musibah ataupun awal perkara yang berlaku, baik tak baik. Nafsu mardiyah, Allah Ta'ala dah redha dah diri dia. Bila mana dia redha dengan suatu perkara, maka Allah Ta'ala akan redha lah kepada dia. Sebab itulah dia panggil nafsu radiyah dengan mardiyah ni dia berantaian. Dan nafsu yang paling tinggi sekali khusus bagi para Nabi dan Rasul adalah nafsu kamilah. Nafsu yang penuh sempurna. Sempurna tu apa dia? Sempurna kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dunia ini tidak ada apa-apa dan tidak memberi kesan langsung. Jadi kita ini perlu kenal kedudukan nafsu
supaya tahu kita ni duduk pada level mana, insya-Allah. Itu secara ringkas lah. Wallahu a'lam. Okey. Kita tutup majlis lah. Ada lagi ke yang nak bertanya? Terima kasih. Ada dah Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Gemma Nur Iman. Terima kasih semua Jumaah yang memberi sokongan padu pada malam ini dengan bermacam-macam soalan. Alhamdulillah. Saya mewakili JNI mohon ampun dan maaf anda ada sebarang kekurangan ada dalam majlis kita pada malam ini. Segala yang baik itu adalah daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.